Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Antara keputusan-keputusan yang kita semua nantikan adalah berkaitan dengan Tita Edendum. Tita Edendum, Tita tahanan rumah untuk Najib Razak. Sudah pasti kepada penyokong-penyokong Najib Razak menginginkan Najib dibebaskan. Kalau boleh bukan esok tapi hari ini. Kalau boleh as soon as possible. Kerana telah menang rayuan 21 pada awal Januari 2025. Dan mungkin ada yang berkata sinar harapan baharu untuk Najib Razak. Tapi belum menang sepenuhnya. Belum menang sepenuhnya, ada proses supaya Najib boleh meneruskan kemenangan tersebut. Pada akhirnya Zahid sebagai Presiden UMNO berkaitan dengan Tita Edendum, satu keputusan terkini yang pasti mengejutkan. Zahid belum mahu ulas cubaan larang sentuh Edendum. TPM Ahmad Zahid enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai keputusan kerajaan yang memfailkan permohonan bagi mendapatkan perintah larangan ataupun gag order berkaitan Tita Edendum terkait Najib Razak. Bagaimanapun, keengganan Presiden UMNO itu mungkin untuk masa ini kerana dia memberi bayangan akan mengulas pada kesempatan yang lain. Adakah kita ada yang berkata, netizen di luar sana yang berkata, Zahid ni lupakan Najib. UMNO lupakan Najib. Zahid nak lari tinggalkan Najib, UMNO tak peduli dengan Najib. Sebenarnya kalau ada yang mempunyai pertanyaan dan persoalan sedemikian, saya rasa Zahid Hamidi tidak begitu. Saya akan menjawab pada waktu lain menurut Zahid. Terdahulu Ahmad Zahid ditanya pendirian UMNO berhubung keputusan kerajaan memfailkan permohonan untuk mendapatkan gag order daripada mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan Tita Edendum. Isnin lalu, Peguam Bela Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafi mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa AGC memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi KL. Menurut salinan permohonan yang dilihat Malaysia Kini, kerajaan memohon perintah larangan tersebut bagi menghalang mana-mana pihak termasuk media daripada menerbitkan atau menyiarkan apa-apa bentuk komunikasi sama ada secara cetak, elektronik, digital dan platform. Ia juga bagi menghalang semua pernyataan, komen atau perbincangan yang meragui, mempersoalkan, mencabar atau menghina kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Ini satu kejutan. Mungkin di dalam pimpinan Anwar Ibrahim hari ini, kerajaan perpaduan hari ini, banyak yang mengkritik, banyak yang cakap Anwar tak baguslah. Kerajaan perpaduan, kerajaan madani tak reformasi lah. Tapi pada akhirnya Anwar Ibrahim, seperti yang kita tahu, telah banyak melakukan kerja di luar dan akhirnya banyak pelaburan yang masuk di Malaysia. Mungkin ramai yang melihat hanya pada sisi negatif, tapi sebenarnya kita kena bijak untuk menilai sudut positif juga. Apa yang diterima oleh kerajaan hari ini, apa yang diterima oleh rakyat. Pada akhirnya kerajaan-kerajaan yang terdahulu dalam satu pendedahan terbaru, kerajaan PN yang dahulu yang memerintah selama 33 bulan. Ada satu pendedahan yang menarik yang saya nak kongsikan. Satu perkongsian daripada FB page Ana Tahu, Penyakau Negara PN. Mungkin ini menjadi penyebab kenapa PN sampai sekarang tak jadi kerajaan lagi, tak mampu tumbangkan Anwar lagi rasanya. Dalam satu perkongsian daripada FB page Ana Tahu, dengan perkongsian gambar caption Penyakau Negara PN, 6 tahun lepas kami reform, habis-habisan nafas.
Hutang kami kutip 3,1 bilion dalam masa setahun, tunai dalam RM 800 juta lebih. 1 tahun je kami buat kerja, semua penyelewengan, kami berjaya kesan dan lebih RM 50 juta nafas rugi sebab penyelewengan. Naik era PN 33 bulan, duit negatif 400 juta dan skandal baja padi 1,8 bilion ditangkap SPRM. SPRM umum GM Nafas akan didakwa. Nah, saudara-saudara, inilah kita tidak tahu adakah berkaitan dengan duit negatif 400 juta, berkaitan dengan skandal baja padi 1,8 bilion. Adakah semua ini menjadi tanggung jawab kerajaan pada ketika itu, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai PM, Perikatan Nasional sebagai kerajaan. Tuan-tuan, Anda rasa kalau ini benar melibatkan nama Muhyiddin sebagai PM pada ketika itu dan beberapa kepimpinan di dalam PN pada ketika itu, adakah mereka sekali lagi akan disiasat oleh SPRM? Dan paling teruk, adakah kerajaan pimpinan, pemimpin-pemimpin PN pada ketika itu akan ditangkap? Nah, ini menjadi persoalan yang paling utamanya. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah sebelum ini kita dengar ada kenyataan daripada kepimpinan Bersatu melalui Ketua Pembangkang, yaitu Hamzah Zainuddin, yang dikaitkan dengan satu kenyataan Ketua Pembangkang tersebut yang agak kasar kerana telah mengeluarkan perkataan yang tidak bagus didengar, yaitu palui. Dalam satu artikel sebelum ini saya ada melihat kenyataan ini, dan pada akhirnya apa komen orang Sabah? Apa komen Ketua Menteri Sabah sendiri, Haji Jinor? Adakah selepas ini parti Bersatu dari Semenanjung akan diboikot habis-habisan? Bukan saja Bersatu, bahkan Perikatan Nasional. Adakah PN tidak lagi akan diterima oleh orang Sabah selepas ini hanya kerana kenyataan Hamzah sebelum ini? Dan adakah Hamzah Zainuddin layak untuk memegang jawatan Ketua Pembangkang kerana telah mengeluarkan kenyataan sedemikian? Nah, saudara-saudara, menurut Haji Ji, satu kejutan kepada politik Malaysia, jangan maki orang Sabah palui. Haji Ji ingatkan Hamzah. Ketua Menteri Haji Jinor tegur Hamzah Zainuddin yang hambur kata penghinaan palui kepada pemimpin dan rakyat Sabah. Ketua Menteri Haji Ji membidas sikap Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menghamburkan kata penghinaan palui bermaksud bodoh terhadap pemimpin dan rakyat Sabah. Aduh, saya sendiri pun sebagai orang Sabah terasa sakit hati tahu. Saudara-saudara yang saya dihormati, apakah ini akan memberi kesan kepada Bersatu sendiri, kepada PN sendiri? Nah, siapa nak undi kalau pemimpin cakap kita ni bodoh? Saya sebagai rakyat Sabah, saya tidak suka lah. Saya sendiri tidak setuju dengan kenyataan begini. Kenapa? Kami ni hina sangat kah? Tapi kalau Hamzah Zainuddin mengaku bersalah kerana telah ditegur oleh Ketua Menteri Sabah sendiri, mungkin patut Hamzah Zainuddin melakukan permohonan maaf kepada seluruh orang Sabah, seluruh rakyat Sabah dan seluruh kepimpinan di Sabah. Haji Ji yang juga pengurus CJRS menggambarkan timbalan Presiden Bersatu itu tidak wajar datang ke Sabah kerana membawa budaya politik Semenanjung yang dikatakan suka memaki. Banyak pemimpin dari seberang datang. Saya beritahu mereka, kalau datang mesti sopan. Jangan bawa perangai dari sana ke Sabah yang harmoni dan aman damai. Saya mahu beritahu Hamzah, jangan hina orang Sabah, jangan hina pemimpin Sabah. Menurut Berita Harian dalam satu majlis di Keningau. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?